penuh kurnia, tauladan baik diambil diri. Kisah Hang Tuah dikenal dunia, sastra epik nama diberi. Pada suatu hari, Raja Melaka hendak menghantar utusan ke negeri Siam untuk membeli 4 ekor gajah jantan dan 2 ekor gajah betina. Lalu Raja Melaka bertanya kepada bendahara siapakah yang layak untuk menjadi utusan ke negeri Siam. Bendahara pun mencadangkan kepada Raja supaya Laksamana Hang Tuah diutus ke Siam untuk membeli gajah tersebut. Dengan itu, Laksamana Hang Tuah telah menawarkan diri untuk pergi ke benua Siam. Pada ketika itu, Raja Melaka berhasrat untuk mengalahkan negeri Patani. Namun, Laksamana berkata bahawa negeri tersebut sangatlah sukar untuk dikalahkan kerana kedudukannya yang strategik. Lalu, Hang Tuah pun memberi cadangan kepada Raja Melaka supaya kerajaan Melaka menjalankan hubungan baik dengan Patani. Lalu, Raja Melaka pun bersetuju dengan cadangan Hang Tuah dengan mengutuskan sebuah bingkisan surat dan diberikan kepada Patani. Setelah itu, Laksamana Hang Tuah serta angkatannya menuju ke benua Siam dan sampai ke Patani dan dilihat bahawa negeri itu sangat megah dan memang sukar untuk dikalahkan oleh musuh. Pada ketika itu, Laksamana melihat pintu gerbangnya yang berkepala naga menghadap sebelah timur, manakala ekornya pula menghadap sebelah barat dan pintu tersebut adalah lambang kekuatan Patani. Setelah selesai, mereka pun meneruskan perjalanan dan sampailah ke benua Siam. Setelah sampai di benua Siam, mereka disambut dengan penuh adat kebesaran seperti dentuman bedil oleh Oya Bagelang. Sebelum masuk menghadap Pracau, Shahbandar mengajar Hang Tuah cara menghadap Pracau, iaitu masuk dengan seorang diri dan perlu merangkak. Tetapi Laksamana Hang Tuah tidak ingin berbuat begitu kerana dia mempunyai penyakit dan tidak boleh merangkak. Lalu Oya Bagelang pun menghadap dengan Pracau dan memberitahu tentang penyakit yang dihidapi oleh Laksamana Hang Tuah. Setelah itu, Pracau pun mengizinkan Laksamana Hang Tuah berjalan dan berkeris seperti adat Raja Melaka. Setelah itu, Laksamana Hang Tuah pun menghadap Pracau dan memberitahu utusan yang diberikan kepadanya untuk membeli gajah di benua Siam. Pracau sangat gembira dan setuju untuk menjual gajahnya kepada Raja Melaka. Setelah itu, Pracau menitahkan kepada bendahara untuk memanggil Cincu dengan rakannya. Pracau pun menitahkan 7 pendekar Jepun tersebut untuk berlawan dengan Laksamana sebagai sebuah pertunjukan. Ketika itu, pendekar Jepun sangat belagak dan merendahkan Laksamana. Lalu, mereka pun beradu kekuatan antara sesama. Mereka berdua bertarung di tengah belairung di hadapan Pracau. Ketika bertarung, Laksamana telah memenggal telinga Cincu dan Cincu membalas dengan menyerang Laksamana, dan lalu kepala Cincu juga telah dipenggal oleh Laksamana dan tewas. Setelah melihat kejadian itu, pendekar Jepun pun menyerang Hang Tuah dan Laksamana berjaya membunuh 5 orang pendekar Jepun, manakala 2 orang lagi lari ke Kemboja. Kemenangan itu, Pracau telah memberikan Laksamana dengan santapan dan Laksamana diberi hadiah iaitu 10 ekor gajah kepada Melaka, iaitu 6 ekor kepada Raja dan 4 ekor kepada Hang Tuah. Perjalanan pulang, Laksamana Hang Tuah telah disekat oleh pendekar Jepun dari Kemboja tetapi dapat dikalahkan kebijakan Hang Tuah sendiri. Setelah itu, harta benda yang berada di pendekar Jepun telah dirampas seperti emas dan perak. Setelah beberapa hari perjalanan, Hang Tuah dan angkatannya pun sampai pulang ke Melaka dan kepulangan mereka disambut
dengan meriah oleh sekalian rakyat dan pembesar Melaka. Lalu Hang Tuah menamakan gajahnya yang besar dinamai Pudi Munikam, manakala satu lagi dinamai Permata Sailan. Selepas itu, Raja Melaka ingin merayakan anaknya di Bukit Siguntang. Lalu Raden Emas Ayu hamil dan melahirkan anak perempuan, manakala Tun Teja melahirkan anak putera. Anak yang pertama dinamakan Puteri Gunung Ledang, anak yang tengah dinamakan Mahmud dan anak yang bungsu dinamakan sebagai Raja Muhammad.